Terima kasih, Tuan Dipertua. Saya ingin mengambil kesempatan untuk membahas tita ucapan Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong. Dan rakyat pada satu ketika awal tahun 2020 kita digemparkan dengan keadaan politik negara kita yang nampak berlaku perubahan secara luar biasa, yaitu belum pernah berlaku, yaitu Pertua. Sebuah kerajaan yang telah menang dalam pilihan raya tiba-tiba runtuh tidak sampai 2 tahun. Dalam 21 bulan. Bayangkan, saya pun tidak pernah menjangka perkara ini berlaku. Tetapi beginilah akibatnya apabila kerajaan itu dipilih oleh rakyat atas dasar mereka memberi janji-janji, memberi kata-kata yang manis kepada rakyat, tetapi mereka tidak dapat menunaikan janji itu, maka rakyat bertindak meminta mereka dibubarkan. Dan akhirnya apa yang berlaku? Speaker, kena batangan, boleh tanya? Ini baru mukadimah. Jangan dulu. Mukadimah ni minta menarik. minta penjelasan. Mukadimah saya ni 5 minit. Belum baru berapa? Kawan-kawan, jangan. Kena batangan bagi mereka mencelah ke tidak? Nanti saya bagi. Sebab sekarang belum lagi. Saya ini kalau tidak bagi, tidak boleh, Tuan Ketua. Saya memang kaki bagi. Saya faham. Cuma baru mukadimah, belum lagi. Jadi akhirnya, kerajaan Pakatan Harapan dijatuhkan oleh Pakatan Harapan sendiri. Bagi saya, jawapan yang paling baik, kita buat pilihan raya, bagi rakyat balik memilih kerajaan. Tetapi rupa-rupanya Ketua Negara kita, Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong, telah memilih untuk membentuk satu kerajaan. Dan keputusan itu adalah keputusan yang terbaik. Sebab bayangkan kalau Seri Paduka Baginda meminta untuk diadakan pilihan raya dalam keadaan COVID menyerang di seluruh dunia, bermula daripada China, di Eropah, di Amerika, tidak terkecuali negara kita, maka sudah tentu rakyat berada dalam keadaan kesengsaraan. Pilihan yang teramat mulia Baginda Sultan memang betul, memang tepat. Justru itu Pertua, terwujudlah satu kerajaan baru. Walaupun bukan melalui pilihan raya, tetapi kebanyakan ahli-ahlinya dipilih oleh rakyat. Dan Kerajaan Perikatan Nasional ataupun PN. Justru itu apa yang perlu kerajaan sekarang buat. Kerajaan Perikatan Nasional harus dinampak, harus melakukan sesuatu yang terbaik daripada kerajaan-kerajaan yang dulu. Bermakna Kerajaan Perikatan Nasional, menteri-menteri dia, timbalan-timbalan menteri dia, pemimpin-pemimpin seluruhnya harus ada komitmen yang tinggi terhadap kepentingan rakyat. Kepentingan rakyat diutamakan. Kalau ini dapat kita utamakan, saya yakin, saya percaya pilihan raya akan datang. Perikatan Nasional akan terus mendominasi kemenangan demi kemenangan di atas hati rakyat. Kena batangan. 30 saat dari sekarang. Kena batangan, Tuan Ketua, Kena batangan sebut tadi soal pilihan raya. Tetapi Kena batangan sedia maklum bahawa ketika Yang di-Pertuan Agong menjemput ahli-ahli Parlimen Barisan Nasional terutamanya untuk hadir ke Istana Negara, parti Yang Berhormat sebut soal kita nakkan pilihan raya walaupun ketika itu negara sedang bergulat dengan masalah COVID dan juga ekonomi. Adakah pilihan raya ini satu keutamaan kepada parti Yang Berhormat? Kerana kita tengok pimpinan parti Yang Berhormat menyatakan beberapa kali, biar ada pilihan raya walaupun negara sekarang ni, rakyat sekarang ni sedang berhadapan dengan masalah ekonomi, masalah COVID, tapi parti Yang Berhormat tetap menyatakan bahawa mahukan pilihan raya. Okey, YB kita batangan. Sekejap. Sikit YB Saya kita jawab batangan dulu. Saya rasa Yang Berhormat Hang Tua tidak begitu bertua ini hari. Sebab UMNO tidak pernah membuat pendirian. Yang bercakap itu sebahagian daripada pemimpin-pemimpin UMNO dalam sebuah parti yang 3 juta lebih ahli ini,
terlalu sukar untuk kita mengawal pandangan berbagai-bagai. Sebab itu kita UMNO senantiasa menghormati keperbagaian pendapat. Saya tidak tahulah dalam PKR kalau ada begitu. Jadi Yang Berhormat tidak setuju pilihan raya Senat Poll, Senat pilihan raya keempat tidak setuju dengan pilihan raya sekarang kan? Yang Berhormat tidak setuju. Dulu. Soal setuju atau tidak bukan soal saya. Sebab kita ada pemerintah, ada ketua. Kalau ketua cakap kita pilihan raya, kalau gendang sudah dipalu, Kinabatangan akan terus maju ke hadapan. Sikit lebih kita bertahan, sikit Kimanis. Sila. Okey, terima Kinabatangan, kasih. tadi patut Saya sekejaplah Kimanis dulu. Saya agak tertarik dengan cadangan Yang Berhormat Kinabatangan bahawa kerajaan yang ada pada hari ini harus lebih baik daripada kerajaan Pakatan Harapan yang lalu. Kerana mereka terbukti sebuah kerajaan yang zalim. Kenapa saya katakan zalim Yang Berhormat Kinabatangan? Contoh di kawasan saya, sebuah projek College Community Kimanis telah diluluskan, telah dibuat soft launching pun dibatalkan oleh PH. Memang zalim kerajaan PH ini. Apa pandangan Yang Berhormat Kinabatangan? Kinabatangan. Bagi saya terus sekali ya. Boleh? Okey, terima kasih. Terima kasih Kinabatangan. Kinabatangan, saya boleh dengar Kinabatangan tadi. Saya boleh katakan bersetujulah. Mungkin zaman PH dulu banyak kelemahan. Tak ada masalah. Itu kita boleh terima. Tapi yang saya nak tanya kepada yang Kinabatangan, kenapa dalam keadaan BN ataupun PN telah menangi beberapa pilihan raya kecil, tak boleh tunggu untuk sampai PN15 untuk jatuhkan kerajaan Pakatan Harapan? Kenapa perlu ambil tengah-tengah? Terima kasih Yang Berhormat, faham. Pertama, Tuan Pertua, saya sebetulnya keliru sebab kedua-dua yang wakil rakyat ini bercakap tidak ada nama kawasan yang keluar. Jadi saya pun tidak tahu, saya lupa ini. Ini Kimanis, yang ini saya ingat Sepang. Tapi saya tak tahu. Jadi, kalau boleh besok, lusa, minggu depan, bubuhlah nama masing-masing saja. Kimanis. Setuju Memang saya setuju. Sebab itu, apabila kerajaan ini zalim kepada rakyat, rakyat akan menagih janji-janji itu. Jadi, Kinabatangan sikit. sekejap dulu. Ya. Jadi Allah ini maha berkuasa. Jangan ingat kita berkuasa. Sebab itu saya ingin peringatkan kerajaan PN hari ini. Jangan ingat kita berkuasa. Sebab kuasa ini hanya titipan daripada Allah. Dan Allah yang memberi kuasa. Allah juga yang akan merampas kuasa. Yang Berhormat Sepang. Jawapan saya jelas. Iaitu UMNO bukan ada kena-mengena dengan menjatuhkan kerajaan ini. Yang menghancurkan kerajaan ini pemimpin yang berhormat dari Langkawi. Apabila kerajaan sudah tidak ada, maka sudah tentu mesti ada kerajaan yang baru. Betul ke tidak? Tak betul. Dari segi logik, dari segi logik akal ialah. Tak betul juga sikit ni. Adakah Berhormat tanya saya? Okey. Kinabatangan sebenarnya 30 saat boleh. Okey, terima kasih Kinabatangan. Saya suka apa yang Berhormat Kimanis bangkitkan tadi tentang projek yang telah buat soft launch tetapi terpaksa dibatalkan. Saya juga nak tanya, adakah Yang Berhormat juga akan setuju kerana hospital Padang Besar ni Kerajaan Barisan Nasional dah umum sejak rancangan Malaysia ke-9, tapi sampai sekarang pecah tanah dah buat 3-4 kali dah. Setiap kali pilihan raya buat pecah tanah tetapi tidak dilaksanakan sehingga sekarang. Apa pendapat Yang Berhormat? Kalau adakah boleh itu juga satu tinggal tanggungjawab? Kalau ini projek untuk kepentingan rakyat, saya mau kerajaan yang pada hari ini bina hospital itu dengan segera. Terima kasih Yang Berhormat. Sama-sama. Datuk Pertua, Seri Paduka Baginda di Pertuan Agong juga ada kebimbangan dan juga memberi perhatian terhadap dengan beberapa perkara, yaitu keseimbangan pembangunan. Wilayah yang seimbang sudah tentu memang tidak seimbang. Pembangunan di Semenanjung tidak sama dengan di Sabah, tidak sama dengan di Sarawak. Dan Baginda secara fokus menyentuh soal hospital, klinik kesihatan, klinik desa, jalan-jalan kampung, bakalan api elektrik, bakalan air bersih, dan sebagainya, perumahan rakyat. Jadi saya meminta kerajaan yang pada hari ini, contoh yang jelas di kawasan saya di Kinabatangan, terdapat sepanjang jalan Tongod Pinanga, terdapat pipe air yang besar, tapi air tidak sampai ke kampung-kampung. Terdapat kabel elektrik di seluruh jalan yang besar,
tapi listrik tidak mengalir ke kampung-kampung. Jadi menteri dia ada di sini, sahabat saya rasa tolong ambil perhatian. Saya akan lebih fokus tentang pembangunan ini dalam bajet, membahas dalam bajet tambahan nanti. Sebab Ahli yang berhormat, waktu sekarang menunjuk jam 1 tengah hari. Terima kasih. Mesyuarat akan diberhentikan, berhenti rehat dan akan disambung sebelum jam. Saya berdoa mudah-mudahan Datuk Pertua sihat, tambah saya 20 minit balik. Yang berhormat Kinabatangan akan sambung berbahas dengan baki tinggal 9 minit 50 saat. Terima kasih. 9 minit 50 saat. Terima kasih Tuan Pertua. Yang Pertua Sri Paduka Baginda juga memperingatkan kerajaan agar melihat kepentingan-kepentingan rakyat, yaitu seperti mempertingkatkan pembangunan di kampung-kampung, jalan raya luar bandar, api elektrik luar bandar, air bersih luar bandar, juga capaian internet. Di mana capaian internet ini telah menjadi beberapa masalah dan isu, bukan saja di bandar, di luar bandar, bahkan di bandar. Dan baru-baru ini di Kuta Merudu terdapat seorang pelajar sehingga memanjat pokok kayu untuk mendapat capaian internet. Di kawasan saya pun begitu, Pertua, guru-guru kena naik bukit untuk mencari line internet. Jadi kementerian yang bertanggungjawab berhubung dengan capaian internet ini harus melihat perkara ini secara lebih saksama. Sebab kita sudah menuju abad 21. Kita masih lagi ketinggalan berbanding dengan negara-negara yang kita telah lalui. Kalau di Thailand, di Filipina, kita tidak lagi, mereka sudah mencapai sampai 7 gig. Kita 4 pun susah. Kadang-kadang di kampung tinggal 2, lain tinggal 1. Tetapi kita peruntukan banyak telah dibuat. Jadi ini perlu dilihat secara seksama untuk memastikan pembangunan wilayah yang seimbang dapat dilaksanakan. Demikian juga dengan ekonomi yang melanda negara kita. Selepas PH pemerintah jatuh, kemudian COVID datang, dan dalam 3 bulan ini itu Pertua, memang negara kita tidak terkecuali daripada dilanda musibah, dilanda masalah, banyak kerusakan, banyak hilang pekerjaan, banyak hilang pendapatan, dan ada juga yang hilang arah tuju. Banyak yang paparkan dana, penyaga, usahawan, pemburung, kedai runcit, perhotelan, koperasi, usahawan kecil dan sederhana, sektor pelancongan, penjaga-penjaga di gerai kaki lima dan sebagainya. Pokoknya hampir semua yang telah tidak terkecuali daripada dilanda musibah. Petani, peternak, nelayan, pekebun, penuri getah, lain-lain. Jadi apakah yang kerajaan boleh lakukan untuk memastikan bahawa mereka-mereka ini terbela untuk nasib mereka? Sebab 3 bulan bayangkan, sewa kedai kena dibayar, pekerja kena dibayar, dan banyak yang telah gulung tikar. Di Sabah dianggarkan 104 hotel akan tutup, dan sektor pelancongan juga akan tutup. Jadi bagaimana cara kerajaan untuk menangani isu yang seumpama ini? Datuk Pertua, isu di Sabah yang perlu dilihat, yaitu bagaimana kerajaan pada hari ini untuk menentukan, yaitu hala 7 pembersihan PTI ataupun pendatang tanpa izin di Sabah. Ada dicadangkan dulu pemberian PSS, selepas tu IMM 13 yang diiktiraf. Saya ingin mensyurkan di Dewan Yang Mulia ini supaya satu jawatan kuasa tertinggi daripada kerajaan dan juga kerajaan negeri untuk membincang, sebab isu PTI ini harus diselesaikan dengan apa cara sekalipun. Walaupun kita faham bahawa kerajaan Filipina juga seharusnya bertanggungjawab, kita meminta mereka untuk mewujudkan
apa ini duta di kedutaan di Kota Kinabalu, tetapi kerajaan Filipina sampai hari ini masih enggan untuk mewujudkan apa ini kedutaan ataupun konsulat di Sabah. Ini yang menjadi masalah yang kita hadapi, dan berpuluh-puluh tahunlah isu PTI ini tidak akan selesai. Isu selanjutnya, Tuan Pertua, saya ingin mencadangkan kepada kerajaan agar membuat satu Blue Ocean Strategy ataupun strategi gelombang biru untuk menyelesaikan berbagai-bagai perkara, yaitu termasuk membanci penduduk, membanci kemiskinan, membanci pembangunan, dan membanci keperluan-keperluan lain di semua parlimen, di semua daerah. Sebab selama ini kerajaan tidak mempunyai data maklumat atau data bank untuk melihat pembangunan apa yang diperlukan di Kinabatangan, contohnya apa yang ada, apa yang tidak ada, berapa hospital dia mau, berapa sekolah dia mau. Jadi ini yang penting, supaya kerajaan Perikatan Nasional ini harus dilihat rakyat lebih baik daripada kerajaan-kerajaan yang terdahulu. Jadi kementerian di EPU kah, ICU kah harus melaksanakan amanah ini, buat Blue Ocean Strategy, satu kali turun ke kampung, ke bandar, ke desa, buat bencian secara serentak. Dan kita tahu berapa sebenarnya kependudukan Malaysia ini, berapa PTI, berapa pembangunan diperlukan dan sebagainya. Dan justru itu pembangunan akan dirancanakan mengikut data-data maklumat tersebut. Saya juga meminta Kementerian Pelajaran, saya ingin bertanya, sebab sekolah menengah Sukau ini sebetulnya sudah 20 tahun. Sekolah menengah sudah 20 tahun, banyak perancangan sudah waktu barisan nasional, macam-macam. Tetapi sampai hari ini masih dipanggil sekolah menengah daib. Saya minta menteri lah, tolong beri perhatian dengan pembangunan sekolah menengah Sukau dan sekolah menengah Kampung Paris. Di Kinabatangan ini, untuk maklumat menteri, masih banyak sekolah-sekolah daib, dan saya secara resmi menjemput menteri ke Kinabatangan lah untuk kita sama-sama meninjau perkembangan pendidikan. Sebab pendidikan ini penting. Kita tidak seharusnya melihat pendidikan ini secara lebih sempit, tetapi kita lihat secara terbuka. Kita harus, walaupun mungkin kerajaan berhadapan dengan kekangan keuangan, tetapi mungkin kita boleh rancanakan. Orang kata sedikit-sedikit pun kita mula, mungkin kita langkah pertama ini lebih baik kita bermula daripada keadaan yang tidak ada. Sebab pendidikan adalah investment ataupun pelaburan jangka panjang. Ianya akan boleh melepaskan masyarakat daripada belenggu kemiskinan. Saya tidak juga meminta kerajaan bertindak untuk tanpa membuat perancangan. Sebab apapun yang kita rakyat inginkan, yaitu outcome dia. Dan bagaimana cara kita menangani isu-isu demi isu-isu. Kalau kita boleh rancana dengan baik, kita duduk, kita bincang, kita selaraskan, saya rasa perkara ini bukanlah terlalu sukar untuk kita laksanakan. Ini penting untuk kita membawa unjuran masyarakat pada masa akan datang. Kita harus melihat secara lebih holistik, secara lebih rasional, yaitu ke arah mana kerajaan ini hala tujukan kekuatan kita. Kita bukan hanya berpolitik semata-mata, tetapi kita ingin membangunkan negara kita, ingin membangunkan rakyat, dan ingin membangunkan masyarakat. Kalau ini dapat kita lunaskan, hala tuju kita dengan sebaik mungkin, rasa saya boleh. Kita akan siap belakang ni. Tinggal set. Okey. Terima kasih Kinabatangan Datuk Ini Pertua. Cakap soal keseimbangan pendidikan ini di kawasan luar bandar dengan bandar, kita dapat rungutan daripada ibu bapa, terutamanya sekolah-sekolah kawasan luar bandar, tentang kekurangan guru-guru di luar bandar. Kita faham guru ditempatkan oleh pihak kementerian di luar bandar, tetapi kitalah tempat dia orang berjumpa dengan wakil rakyat, dengan ahli parlimen untuk minta pindah ke kawasan yang berdekatan dengan rumah di kawasan bandar. Akhirnya kawasan luar bandar ini akan mengalami masalah kekurangan guru. Contoh kalau di Kelantan, di kawasan Gua Musang, di sebahagian di Kuala Krai dan di kawasan Jeli,
terdapat dengan nyata dan jelasnya kekurangan guru-guru di kawasan luar bandar. Ini akan menyebabkan anak-anak kita di kawasan luar bandar tidak akan mendapat pendidikan yang sempurna kerana kekurangan guru-guru. Apa pandangan Kinabatangan? Tambah sikit, tambah yang sebelah. Saya ingin cakap dengan Kinabatangan, bila mana sekolah 4 bulan ditutup, infrastruktur di sekolah dengan tandas yang rosak, dengan keadaan kemudahan air, elektrik dan sebagainya, baru-baru ni kita tahu menteri pun ada melawat di Jeli, seorang guru mati terjatuh daripada bangunan sekolah oleh kerana membaiki bekalan air ataupun pipe yang ada. Jadi kita tidak mahu guru yang sepatutnya mengajar sibuk untuk membaiki tandas dan sebagainya oleh kerana tidak kecukupan dari segi kemudahan, oleh kerana peruntukan dan sebagainya. Apa pandangan Kinabatangan? Kebetulan Macang dan Jempul menteri dia ada sini, jadi saya jadikan dia sebagai sebahagian daripada hujah saya dan menteri boleh jawabkan. Datuk Pertua sebagai penggulungan, saya juga meminta kerajaan agar fokus dalam beberapa bidang, iaitu pertanian dan keusahawanan. Sebab ini penting. Negara kita ini, kalau di Eropah kita melihat bagaimana peladang-peladang dia di luar negara, mereka di Korea, di Taiwan, mereka begitu successful, berjaya dalam industri pertanian. Tapi di negara kita ini, kita tidak ada hala tuju dalam pertanian. Usahawan pun begitu. Jadi saya meminta kerajaan, kalau boleh kedua-dua kementerian ini buat kajian secara terperinci, buat orang kata blueprint ke arah bagaimana negara kita menganjak industri pertanian dan industri usahawan ini ke satu tahap yang boleh membawa anjakan paradigma kepada anak-anak muda, khususnya lulusan graduate di luar sana yang tidak bekerja, untuk mencemburi bidang-bidang tertentu dalam pertanian dan keusahawanan. Itu Pertua, saya menyokong usul yang telah dibawa oleh rakan saya Pontian dalam membahas titah ucapan Seri Paduka Baginda yang di Pertuan Agong. Terima kasih Yang Berhormat.